بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Muka surat 91. Dan kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, dan jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk, tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Ni panggil apa ni? Orang panggil tamak nina. Nampak ada jumpa tu? Muka surat 91 atas. Dan engkau baca, kalau kita yawi lah, tak rumi berapa. Dia dan engkau baca pada sembahyang subuh, dan jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk. Kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sambung selalu. Tu pun disambung. Dia kata jangan disambung. Tak ada berhenti langsung. Dia panggil baca dengan wasal sama tu. Lakum dinukum waliyadi. Allahu akbar. Lalu rukun dulu. Dia kata jangan. Mana kata jangan di sini? Mana? Iaitulah makruh. Sebab tamak ninah. Mana tamak ninah dalam sembahyang ni mana ni? Iaitulah pada ketika rukuk, pada ketika i'tidal, pada ketika sujud. Tiga. Tamak ninah kan itu. Pada ketika rukuk wajib tamak ninah. Orang rukuk sembahyang 13. Dan termasuk dengan tamak ninah jadi 14. Jadi 8, jadi 17. Mana? Tamak ninah tadi tu. Dalam rukuk, dalam masa ketika i'tidal, pada ketika sujud, dan pada ketika bangun antara dua sujud. Tu panggil pada. Maka ni wajib dengan tamak ninah. Kalau tak ada tamak ninah, maka tidak sahlah sembahyang ni, batal sembahyang. Tetapi dikata hendaklah engkau pisah antara keduanya dengan sekadar subhanallah. Mana kata berhenti sekejap. Mana kata iya dah. Qul ya ayyuhal kafirun wala a'budu ma'atum wala antum 'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sekadar ni subhanallah. Allah lebih kurang 2 saat. Maka sujudlah, maka rukuklah. Baru rukuk. Kalau disambung, maka bawa jadi batal. Tak ada tamak ninah situ.
Mana seperti mana kata Nabi, jangan kamu semayang seperti patukan ayam. Ayam patuk lagu mana? Pupuk tak ada putih asam. Tetapi dia kata, dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Mana hendaklah dia kata ketika berdiri, mata ni hendaklah pandang kepada tempat sujud. Tapi orang ni perbuatan ni kalau pandang tempat lain tak jadi batal. Bukan kata tengok kiri tengok kanan tak batal, tapi semayang jadi tak sempurna lah. Kalau kita tumpu ke atas batu lah, mana hok molek pakai sejadah ni putih. Sebab ni, sebab putih ni melambangkan bersih. Bila bersih, dapat mengurangkan ingatan kita pada perkara-perkara lain. Kalau setengah ulama lah, abang nak buat khusyuk lah, setengah daripada pakai sejadah warna putih. Bagi sunat putih ni. Kalau warna lain itu ada masalah, bukan kata tak boleh. Mana kata kalau sekiranya nak suruh bawa kita ni jadi khusyuk dalam sembahyang, hati ni tetap. Hati ni dah ingat ke lain. Hati dah ingat situ, dah ingat sini. Hati ingat mana? Ingat semata-mata menyembah Allah. Ingat semata-mata rasa Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala perhati. Sebab tu disuruh kita tunduk kepada mana? Pada tempat sujud. Sebab kalau kita tunduk pandang situ, hati lagi ke lain tu. Orang sekurang-kurangnya dapat tetap. Tapi kalau hati, kalau mata ni dia kiri pas kanan, dapat pula orang benda payah sedih sikit, habis. Habis tu. Dan dia kata, dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan di dalam sembahyangmu. Dia tak molek lah. Kalau tengok kiri, tengok kanan, panggil bukan orang, seolah-olah bermain-main dalam sembahyang. Kalau sekiranya perkara itu tidak tidak melakukan pergerakan yang kuat. Mata ni bukan pergerakan yang kuat. Pergerakan yang kasar. Apa panggil hak berat. Kalau sekiranya 3 kali berturut-turut, maka batal. Mana ni? Buat ni. Kalau jari sen tak. Jari sen ni dia tidak pegang kuat. Malaikat kalau garu. Garu ni pergerakan kuat ni. Gerak habis ni, pas siku. Pas tangan habis. Tapi kalau pergerakan yang tak kuat, gerak jari macam ada musyaqqah, maka tidaklah bawa jadi batal. Tapi kalau bermain-main, kalau niat kosak bermain-main, terkadang makruh, terkadang bawa jadi batal. Tak saja juga. Dan lagi pula dia kata, habis tu, setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbirakum. Mana masa kita baca surah, baca Fatihah, mata hendaklah menghadap kepada bawah, supaya hati tetap. Dan baca surah begitu juga. Dan apabila pada ketika rakaat setelah itu, hendaklah setelah engkau membaca surah, hendaklah engkau mengucap takbirakum. Apa panggil takbir dia tu? Takbir dia? Takbir apa? Takbir intiqalah. Intiqal takbir berpindah. Berpindah rakaat, berpindah daripada surah, daripada qiyam kepada rakaat. Allahu akbar. Takbir tu dia sunnah. Bukan wajib tu, sunnah. Tapi kalau dah buat jadi makruh. Apa takbir intiqalah. Kalau takbir wajib ni, takbiratul ihram. Dan Allah ada mula-mula hak nak takbir nak masuk sembahyang tu, waktu wajib. Ada pun takbir intiqalah, ni sunnah wajib. Tapi dak buat makruh. Makruh buat balik. Atau hendaklah kau mengucap takbir rakaat dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan dalam kaifiat mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Angkat tangan pun samalah dengan akad takbiratul ihram. Kan ni? Hak dulu sebut dah. Ibu jari menyamai dengan cukup ke bawah. Ada pun hak ujung jari ni sama dengan cukup hak atas. Dan tak terlampau tekan sangat dan tak terlampau depan sangat. Mana berbadan.
Bukan kata tekang gitu, dah ada cong itu dah. Berpadan. Maka takbir pada ketika rokok pun gitu jugalah. Atau hak afdal. Bukan kata buat cara lain tu tak boleh, tapi kurang molek lah, kurang sempurna. Dan katanya lagi, dan panjangkan bacaan takbir. Dan lagi pula dia kata seperti cara yang telah dalam kaifiat mengangkat kedua tangan dengan takbir Allahu ihram. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga engkau sampai berada dalam keadaan rokok yang sempurna. Maka letakkan kedua tanganmu, tapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai, dan tegakkan lututmu baik-baik, dan ratakan belakangmu, lehermu dan kepalamu hingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan. Mana? Itulah takbir istiqalat nak berpindah daripada rokok. Mana takbir Allahu Akbar. Wis sempurna rokok baru berhenti. Kalau duduk gini lagi, duduk tu lagi. Dia hak nak sempurnanya. Mana kita pada kita kena rokok ni, mana? Allahu Akbar. Bila rokok dah baru berhenti. Dan juga dikata letakkan tanganmu ke mana? Kok panggil di atas lutut. Ya ada orang letak atas betis. Ada orang letak atas peha. Tak macam letih baru dah berlari. Maka tu tidak dikatakan kaifiat rokok. Kalau rokok tak sempurna, maka tak sah sembahyang. Sebab rokok ni penting. Sebab tu rokok mana dia kena dengan sempurna. Dengan sempurna apa tidak? Apa yang dikatakan mana? Dan mana iaitulah syarak mengatakan hak tu adalah rokok. Tetapi letak tangan lutut tu tu sunnah, nak menyempurnakan pada ketika rokok. Jangan kita letak kat betis. Ada orang letak betis. Tetapi hak afdal lagi, jadikan punggung dan kepala kita ni macam papan sekeping. Mana? Kalau tengok jauh tu lurus je. Dok condong gitu. Dok akak gitu. Dia nak keping gitu. Melainkan kalau darurah tu lain lah. Dak orang sakit. Dak boleh nak rokok sungguh tu tak apa kan. Ataupun itu cara rokok lah. Jangan terlampau. Ada orang tak pegang betih, dia pegang kaki cekok ni. Cekok sini. Tu kan rokok. Sebab tu semayang tak boleh ikut. Tak boleh tu. Panggil melebihi, bukan rokok dah tu. Ya rokok ni benda sama. Kalau kuah sama pun tak ada masalah. Tapi jangan terlampau sampai bawah tu. Panggil siapa orang kata pada ukur syariat kata ni bukan rokok dah tu. Ya rokok ni kaifiat rokok. Mana iaitulah dia rokok panggil bahawasanya tunduk serta tangan letak pada lutut. Dan lagi pula ni sunat. Sunatlah tak lutut ni. Tapi kalau tak betih tak ada masalah lah. Kalau misalnya orang jenis panjang, nak kangan panjang tu pun pendek. Tak sini jadi cong itu. Tak. Tapi hak afdalnya lutut lah. Dia kena sama berlaku. Tu. Dan lagi pula dia kata mana ni? Dan telah disebut dalam kaifiat mengangkat kedua, dan panjangkan bacaan takbir hinggalah engkau sampai berada dalam keadaan rokok. Dan katanya lagi, dan ratakan belakangmu, lehermu dan kepalamu sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan. Ni hak molek lah, hak comel. Dan renggangkan kedua sikumu dari lambungmu. Mana ni? Dan renggangkan kedua sikumu dari lambungmu. Sedangkan perempuan tidak berbuat demikian, bahkan ia merapatkan bahagian anggota kepada bahagian yang lain. Mana? Beza dah. Beza antara perempuan dengan lelaki. Perempuan, laki-laki dia kena renggang itu. Renggang. Kalau perempuan dia sunat rapat gitu.
Dia kena rapak. Kepit. Kalau lelaki dia nak buka. Tapi kalau buat kepit boleh, tapi makruh lah. Tak. Apa itu perbezaan dalam mazhab kita lah. Kalau kata ada tu mazhab lain tu. Tak. Dan katanya lagi bahawasanya dan lagi pula dia kata, dan baca olehmu ketika rakaat itu 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Berkata maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujian. Kerana rakaat ni mana? Rakaat setengah daripada perbuatan sembah. Ni rakaat. Batu kita dah main nak rakaat orang. Mana pergi depan orang tu kita rakaat. Perbuatan rakaat. Ada pun kita tunduk lah ni. Tak ada orang kita tunduk. Ni rakaat sampai hak rakaat tu tak boleh. Panggil menyerupai dengan kerana rakaat ni hanya pada Allah Ta'ala saja. Mana di segi rakaat dan kat sujud. Tak boleh nak sujud orang. Sebab itulah sujud ada pada tempat-tempat. Tak boleh saja-saja nak sujud. Tak boleh saja-saja sujud apa? Boleh ni sujud saja. Bukan tak ada bersebab saja-saja sujud je. Ni haram perbuatan tu. Bahkan kalau sekiranya niat, kerana sujud ni hanya kepada Allah Ta'ala. Sujud ni berapa tempat? Yang pertama pada ketika sujud dalam sembahyang. Yang keduanya orang panggil sujud syukur. Sujud syukur. Yang ketiganya iaitulah sujud sahwi. Sujud syukur bukan dalam sembahyang. Tak, luar sembahyang. Tapi kena ada syarat dia, bukan boleh main sujud. Ada orang main bola lutut semai. Sujud. Boleh guti. Maka tak sah. Kerana syarat nak sujud kena nutup aurat. Ada lagi pula kena berwuduk. Haram waktu tu. Mana? Kerana sujud pun tak sah sujud itu. Tapi kalau kerana apa? Tak tahu. Tak buat lagi. Kalau suka sangat ni, rasa molek dah benda tu. Apa orang panggil benda tu? Mana? Perbuatan sujud tak boleh. Betul lah dalam sujud syukur pun ia ada syarat dia. Syarat sujud syukur apa kita sujud syukur? Apabila kita nak mendapat satu-satu nikmat. Nikmat ni hak penuh-penuh kita dapat. Memang hak kita ingin syukur benda tu. Tiba-tiba dapat. Maka kita sunat sujud syukur. Macam dia. Misalnya orang accident lah. Bila accident terpung, tengok kereta hancur, tengok dia selamat, tak ada benda satu. Maka sunat dia kena syukur pada Allah Ta'ala dia selamat. Mana? Sujud selalu. Sujud selalu mana? Dengan takbir lah. Tak takbir Allahu Akbar, turun sujud dulu. Dan syarat kena ada wuduk lah. Dan kena ada niat. Niat dia kerana al-a'malu bin-niat. Bermula amal itu terhenti di atas niat. Sebab apa juga? Kerana syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau hak nikmat sama dah suka wajib lah. Tak kena sujud, ada sujud kau. Tak syukur apa? Panggil benda lain. Mana macam boleh makan homo hari-hari. Tu dah ayat sujud syukur lah. Kalau sujud syukur ni pada perkara hak tak biasa boleh. Apa memang kita nak hukum tu. Tapi Allah Ta'ala bagi sunat sujud syukur. Dan lagi pula katanya subhana rabbil azim wa bihamdi. Ni apa ni rakaat. Iaitu rakaat lah. Dia tak masuk sujud lagi. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, main sendiri main seorang lah, bukan sembahyang cara berjemaah dah, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali. Kalau main seorang sunat lebih. Tapi kalau sembahyang berjemaah tak sunat lebih. Apa? Nyanyi orang belakang. Tak. Kalau orang hok jadi buah umur dah lutut dah. Tak terima baca dah lah lambat. Lepas tu baca pula banyak pula. Baik kena bandar. Tapi kalau masih seorang sunat ni, sunat dilebihkan mana? Sama ada 7 kali ataupun 10 kali. Kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti sebelum rakaat. Dan angkatlah kedua tanganmu sambil engkau membaca Sami Allahu liman hamidah. Ni. Dah, akad. Dia hak akad ni dalam sembahyang.
sunat dan itulah pertama pada takbiratul ihram. Ni sunat je. Tak akad. Ada bertakbir Allahu akbar, itu wajib. Dan ada akad ni sunat. Nah, kalau tidak akad pun apa, tapi makruh lah, rugi. Tak berata jadi rugi. Dan yang keduanya iaitulah pada ketika rakaat. Yang kedua pada ketika rakaat. Sudah baca dah? Allahu akbar. Yang ketiganya iaitulah pada ketika mana? Iaitulah pada ketika i'tidal. Tak barakah tidak sunatkan. Dan yang keempat pada ketika tasyahud, bangkit daripada tasyahud awal. Hak lain daripada tu kalau akad makruh perbuatan. Mana bangkit daripada rakaat ketiga akad ibu. Bangkit daripada rakaat pertama akad ibu takbir. Ni makruh. Bahkan boleh bawa yang dibatal sebenarnya. Kalau kira lebih daripada 3, mana pergerakan yang sia-sia. Pergerakan sia-sia mana makruh. Mana kalau lebih daripada 3 kali. Itulah. Bagi pak dalam sembahyang. Dah ingat tu. Sebab dia kata mana kembali tegak seperti sebelum rakaat dan angkatlah kedua tanganmu sambil engkau membaca Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar siapa yang memujinya. Apabila engkau berdiri tegak maka baca olehmu. Ni tambahan sunat ni. Nak apa yang amalan lebih sikit. Kita hamba kan minta Allah Taala lebih sikit amalan kita. Mudah-mudahan kita Allah Taala terima. Kita ni hamba banyak salah dengan Tuhan, itulah kena banyaklah. Mana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ni ketiga lafaz mil'u baca dengan mana boleh baca belaka. Nak baca dengan boleh baca dengan mil'u boleh baca. Nak baca dengan mil'a boleh baca. Boleh baca belaka. Tak salah ni. Wajib kata tak salah lah kalau baca Rabbana laka mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Tak salah lah. Kalau baca mil'us samawati pun boleh juga. Atau bagi ilmu nahwu, atau ngaji ilmu nahwu lah. Ni orang ada pondok ngaji ilmu nahwu, ilmu sarah. Ilmu panggil nak faham bahasa Arab. Sebab tu ulama-ulama dia beri terjemuh ni ambil dalam bahasa Arab nak terjemuh lagu. Makna tu boleh nak susun kalang tu. Nak susun kalang tu berhajat kepada ilmu nahwu sarah. Bukan main-main tengok terjemuh begini je. Takut apa faham ke lain. Faham ke lain habis. Rosak makna Quran. Bila rosak tafsir ngaru. Kalau dia kata man tafassara bil Qur'ana bi ra'i falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Quran dengan kepala otak dia. Ikut kepala otak dia je rasa sedap je. Dia rasa boleh baca Quran, boleh baca tafsir, rajin baca tafsir. Dia ikut tafsir ikut kepala dia je. Dia ikut daripada aliran ulama. Ada tafsir Jailani, tafsir Jalalain. Maka Nabi kata siap cadanglah mereka ke dalam api neraka. Batulah dia kata Rabbana lakal hamdu. Apa hai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa jua suatu yang engkau kehendaki setelah itu. Berlaku lah. Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau i'tidal. Baca bila tu? Pada rakaat yang kedua. Ni apa panggil kunut. Sunat baca kunut. Sunat benda ni. Sunat mu'ad. Kemudian sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad kalau tinggal kena sujud sahwi. Sunat lah. Sujud sahwi tu. Sebab apa? Kalau tak baca kunut ibarat semayang orang tu semayang cacat.
Kalau orang bukan kunut, mana kata siapa-siapa yang meninggalkan sunat ab'ad di dalam sembahyang, seolah-olah dia meninggalkan perkara sembahyang ni diibaratkan Imam Ghazali kata macam tubuh manusia sempurna molek. Ambil dari kepala sembahyang ni ke kepala, dan ambil dari kepala sampai kaki molek sembahyang. Lalu kalau orang ni tinggal sunat ab'ad, mana sama ada tinggal saja je yang buat, tak batal. Nah, ataupun terlupa, sama ada saja atau terlupa, maka sunat dia sujud sahwi. Tapi kalau tinggal ada sujud sahwi, seolah-olahnya dia melakukan sembahyang ni cacat. Mana ada terpotong tangan. Tak, kalau kita tengok anak dara orang nak metok ni, orang ni tapi tangan tak ada. Salam. Tak jadi lah. Buat juga gitu lah. Ibarat gitu. Dan katanya lagi bahawasanya mana orang syuruh ialah sunat membaca kunut. Ni mana ni? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Adapun dalam mazhab lain tak sunat. Saya tengok mana Mekah tak baca kunut. Jangan ada alih. Dah tukar tak baca tu. Ialah apa mazhab lain? Kita mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mana sunat. Ya, dah dia kata Nabi tak buat apa? Nabi buat mayam maghrib. Ya, kunut ni. Nabi tiap-tiap apabila tiba musibah Nabi buat kunut. Lalu Imam Syafi'i ambil berdalil dengan tu lah. Nah, sebab kita walaupun mengikut mazhab ni ialah suatu kewajipan. Nah, satu kemestian. Mana kerana kita nak mengesahkan akan ibadat. Nah, tapi nak ikut mana-mana tak wajib. Kita nak ikut Syafi'i ke, nak ikut Maliki ke, Hambali ke, boleh berlaku. Tapi syarat lah. Syarat kena tahu berlaku. Kalau nak ikut Maliki, tahu mana lagu mana di segi batal dia, di segi sah dia, di segi mana iaitu haram dia ke mana. Kena tahu berlaku. Bukan ambil sesekara je. Di segi ibadat ni lah. Sembahyang. Tetapi dia kata benda ni tak lepalah lah. Tak, orang tak buat ikut dia lah. Tapi benda ni tak membawa pada rosak etika akidah. Hak olehnya bang tak sembahyang langsung. Tu lah. Ada orang yang ada tak sembahyang langsung, subuh dak hari. Tak, tapi bagi dia sembuh homo. Tu patutnya. Kalau hak jenis hak biasa dah ni, hak jenis lagu nak buat ni dah. Hak olehnya gimana hak orang? Tu bayar. Gimana hak orang pula. Dan katanya sunat lagi iaitulah baca kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Mana? Tabarak wa sallallahu ala khaliqil Muhammadin wa alhamdulillahirabbil alamin. Dah akad gitu lah. Pakai sujud dah. Kalau akad tu makruh pula. Sujud lah. Dah bawa dah. Dia lepas habis dah. Tapi dia masalah dia ada khilaf lah. Dia ada pendapat kata kena tu, tapi tengok mula tu. Dan dia kata, dan ketika engkau berdiri dalam engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujud. Mana ni? Lari dah. Dan katanya lagi iaitulah baca kunut. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Cara nak sujud lah. Cara nak sujud benda hak sunat lagu mana kaifiat dia. Caranya. Bukan kata ikut dang tau. Ada cara dia lah sujud ni. Maka dia kata, kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Dan pertama kali nak turun dia dulu ni, dia turunkan, letakkan dahulu lututmu. Turun lutut dulu. Setelah itu baru letakkan kedua tanganmu dan diiringi dengan dahimu, padahal dahi itu terbuka. Ini sunat.
Ni turun lutut tu kepala dulu. Lihat. Makin makruh perbuatan tu. Nah. Yang pun itu tertib bagi cara nak sujud lah. Dan setelah itu baru letak kedua tanganmu dan diingin dengan dahimu padahal dahi itu terbuka. Dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu dan renggangkan pula perutmu daripada dua bahumu dan perempuan ni. Iaitu cara sujud. Mana iaitulah yang pertama turun lutut dulu. Lepas turun lutut, turun tangan tapak tangan. Dan lepas turun tangan iaitulah turun dahi serta hidung. Tapi mulut dah iyalah. Ada orang pergi siung. Nak baca-baca pun siung. Nak siung sebab sujud. Ni apa itu? Apa yang bukan kaifiat dia tu. Tak sunat itu. Dan lagi pula nerenggang pula perutmu daripada kedua perutmu dan mana renggangkan pula pada ketika sujud tangan tu kena renggang buka. Tapi jangan buka belah nyanyi pula orang tu. Orang sebelah. Ni semayang Allahu Akbar tangan sujud kekang gitu. Kira seorang je. Nyanyi orang tepi ya. Tu makruh perbuatan tu jadi menyusahkan orang pula. Apa yang renggang sekadar we nampak renggang. Dah boleh bang. Dan lagi pula dia kata dan baru letak kedua tangan dan diiringi dengan dahimu padahal dahi itu terbuka. Dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu dan renggangkan pula perutmu daripada kedua pahamu. Apa benda? Perut tu kena renggang sikit daripada perut. Dan perempuan itu tidak berbuat demikian. Ia hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Kalau perempuan dia kena rapat belaka, perut dia pun rapat, peha pun kena rapat perut juga. Apa jadi lepih itu lah. Dan lagi pula Nabi kata jangan kamu semayang seperti sujud seperti anjing. Mana? Gini. Sujud lepeh tu. Nabi larang sini bukan kata haram tau. Larang sini kata makruh. Benda keji, benda oleh. Kalau buat di atas semayang tapi makruh lah. Siku jadi tangan kamu gitu. Situ perbuatan tu makruh. Nabi kata jangan kamu sujud seperti mana sujudnya iaitulah anjing. Cara anjing duduk mana? Anjing duduk mana? Dia lepek gitu dengan siku-siku dia. Maka perbuatan tu makruh lah. Tak comel. Dan lagi pula dia kata dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu dan jangan kau hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Tadi. Dan baca oleh muka sujud itu akan tasbih ini mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tak sunat baca lah. Ada baca tak apa. Tapi apa rugi lah. Ada tempat bacaan patut baca lah. Dan engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjemaah dan 7 atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sehingga kau duduk dengan sempurna. Mana? Pada kita sujud, nak bangkit daripada duduk atau sujud, sebut Allahu Akbar sampai sujud. Apa yang hak sunat lah. Hak afdal. Dan lagi pula dia kata dan dudukkan atas tapak kakimu dan kirimu dan tegakkan tangan tapak kakimu
Yang kanan dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggamkan, dan baca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'afani. Dan sujud ia ada syarat sah sujud. Mana? Dia kena ada perkara-perkara yang nak mengesahkan sujud. Mana? 7 tempat sekali. 7. Kalau orang ni tidak tidak mengenai pada syarat sujud, maka tidak sah sembahyang. Mana? Yang pertamanya perut jari. Hak ni nak perut jari kaki. Hak ni paling payah sekali amal. Bukan sini banyakkanlah. Mana? Apabila sujud ni perut jari dia lepas gitu. Maka ni batal sembahyang. Sujud dengan keadaan begitu. Dia hendaklah salah satu daripada perut jari ikutlah, ke dua ke, tahu kalau banyak belaka kau afdal. Kalau begini tak ada. Ada itu gitu je. Ni tidak ada apa perut jari ni. Ni hak bawah ni. Perut jari ni kalau kita tekan di bumi, latar hak tergelang belaka tu. Hak tulah dikatakan perut jari. Kalau hak ni hak nampak ni, hak tu tak panggil perut jari. Hak tu tepi dia. Tu kena perhatian tu. Ni ramai. Apa panggil kalau sekiranya buat ni batas sembahyang. Dan yang kedua iaitu lutut. Dua lutut hendaklah kena rapat bumi. Dan yang ketiganya iaitulah mana? 2 tapak tangan. Kalau buat gini tak sah buat. Sebuah dah buat gini pula abang yang ada style sikit lain ni, zaman moden belaka, rasa nak style belaka, sembahyang pun nak style kau. Maka tak sah juga sembahyang gitu. Dan yang ketiga, yang keempat, mana kata yang pertama 2 kaki, yang kedua 2 lutut, yang ketiga 2 tapak tangan, yang keempat iaitulah dahi. Dahi. Mana kata dahi ni wajib kena salah satu daripada dahi itu. Salah satu daripada suku daripada dahi. Mana dahi ni keliling. Suku daripada kan sama ada kena sini sikit ke. Itu tudung pakai pih ni, itu tudung sini. Ni tak tudung. Tapi syarat jangan ada perkara lapik. Perkara lapik ni yang bersepakai dengan kita. Mana? Seperti kita kapi itu tudung dahi kita. Dah kita bersujud. Maka ni batal. Malaikat kalau benda tu benda yang bercerai daripada tubuh mana? Seperti kain panggil kain sapu lah, kain lak. Kain kecil, itu orang kecil. Tambah tebuh depan waktu dia sujud. Ni apa? Ia tak boleh yang bersambung dengan diri musalli, dia orang sembahyang. Mana dia nak sembahyang, dia pakai kain serban ataupun pakai kain, pakai baju ke, ataupun rambut panjang. Salah. Kalau orang jenis rambut panjang. Bila rambut panjang itu tudung dahi. Bila terahi tidak sah dah sujud ni. Bila sah sujud tak sah, habis batal. Ni kena jaga tu dalam 7. Mana? Tempat yang mesti diperhatikan dalam sujud. Kali nak sujud dia pegang. Dia. Bila orang panjang jatuh, bila sujud pegang gitu. Maka perbuatan tu jadi makruh. Bagi ada pergerakan. Kerana tu dia boleh ikhtiar. Tak jadi batal. Kalau gerak, mana gerak tu bukan gerak lebih daripada 3 kali pergerakan. Betul-betul. Dan lagi pula katanya, dan katanya lagi iaitulah duduk iktidal. Iaitulah duduk dengan sempurna, dan duduklah atas tapak kakimu yang kiri dan tegakkan tapak kakimu yang kanan. Ni hak afdal ni. Cara duduk, apa panggil duduk dia? Duduk iaitulah duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud, cara dia duduk
Mana tapak kakimu yang kiri duduk di atas tapak kaki. Mana tapak kaki ni punggung kita duduk sini. Hak kiri. Hak kiri lah. Dan hak kanan, kaki kanan ni buat mana? Kaki kanan ni dia kata mana letakkan kedua, iaitulah tegakkan kaki kananmu yang kanan dan letakkan kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggamkan. Mana? Iaitulah duduk ni kaki kiri, ni kaki kanan duduk gitu. Faham tak? Mana kata punggung kita di atas ni. Ada kaki kiri. Dan hak kanan punggung kita seolah-olah duduk atas peti. Kalau orang besar bahaya nak buat. Kalau orang hak jenis mana dak berapa usaha boleh Nah, biar tidak kalau musyakkah nak buat mana. Nah, tapi kalau boleh buat. Dan katanya bacalah olehmu mana? Akan bacaannya Rabbighfirli warhamni warzuqni. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Mana hai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku. Kita minta kepada Tuhan. Nah, berikanlah rezeki kepadaku. Comel mana? Berikanlah hidayah kepadaku dan sempurnakan kekuranganku dan afiatkan badanku dan maafkan kesalahanku. Mohon doa dalam ni, doa di dalam sembahyang. Kerana dalam sembahyang boleh kita baca doa. Perkara hak boleh cakap dalam sembahyang boleh. Benda Al-Quran, zikir-zikir ataupun doa. Boleh. Sebab tu sunnah bila sudah daripada tahiyat akhir disunat baca doa. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma akhirtu wa anta alamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Dan azab kubur ni benda-benda fitnah dalam kubur. Wa a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung daripada fitnah pada ketika hidup. Mana fitnah hidup? Senang bawa lupa Tuhan, fitnah lah. Harta yang dia ada dapat membawakan lupa kepada Allah Ta'ala. Itu panggil fitnah. Mana fitnah pada ketika hidup? Banyaklah fitnah dalam ketika hidup. Itu contoh setengah daripadanya. Dan wa'audzubika min fitnatil mahya wal mamati, dan fitnah daripada ketika mati. Mana? Pada ketika sakaratul maut. Sakaratul maut ni kan diceritakan bahawasanya malaikat maut datang pada ketika itu. Bila datangnya malaikat maut, maka di situ marilah iblis menyerupai mak ayah kita. Tengok. Mari iblis menyerupai guru-guru kita. Maka pada ketika itu kalau orang yang diamalkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan tertipu oleh bayangan-bayangan iblis. Bahawa iblis bila bisi telinga, anakku, bahawasanya ni ayahmu ni. Ayahmu ni waktu mati dulu ialah agama Nasrani. Agama ni agama Yahudi. Maka hak ni lah agama hak sebenar, maka mu ikutlah aku. Mari pula mak pula. Bukan mak sungguh pun setan serupa. Setan yang nyerupa dengan itu. Dia kata, hai anakku, ikutlah bahawasanya mak mati ni dengan amal sentosa dalam kubur. Yang ni waktu mak mati, mak ikut agama Majusi, Kristian. Maka hak ni lah agama yang sebenar-benar diredai oleh Allah Ta'ala. Yang menyupa. Kalau orang iman kemah, iman kukuh, tidak akan tertipu. Maka dia akan dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Tapi orang iman tak kemah, iman jadi rosak, maka tu sebab tu kita minta ya Allah Ta'ala, mudah Allah Ta'ala berlindung daripada fitnah-fitnah pada ketika sakaratul maut dan azab kubur hak dalam kubur dah pun. Mana dengan adanya ular sakakala, dengan adanya berbagai-bagai azab lah yang dicerita dalam kubur itu. Wa a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Fitnah dajjal. Fitnah dajjal ni dahsyat lah.
Bila Dajjal turun atas dunia ni dahsyat. Tapi Allah Ta'ala menentukan berlaku. Tapi kita minta berlindung daripada tipuan-tipuan Dajjal. Kerana Dajjal tipuan dia dahsyat lah. Dia tipu dengan kemewahan, tipu dengan kesenangan. Jadi riwayatkan dalam hadis bahawasanya Dajjal bila dia turun atas dunia 40 hari. Sehari yang pertama ibarat seperti setahun. Sehari pertama memang setahun. Kita sehari pun kalau dah buat kerja benda nak tunggu ke malam, Allah lama lah. Kalau bulan puasa, Allah lamanya lah. Buka bila lah nak puasa lama. Ni Dajjal setahun 5 hari. Dok mereka nak lari dah setahun tunggu masa ni. Maka hari yang kedua, mana sehari ni? Ambil daripada waktu matahari naik pagi, nak jemur ke malam tu ibarat setahun lama. Allah Ta'ala menjadikan waktu tu jadi lambat. Lambat nak boleh gelap. Dan bila masuk hari kedua, mana? Ibarat seperti sebulan. Dan hari yang ketiga ibarat seperti seminggu. Hari yang keempat ibarat seperti biasa dah. 45 sampai 40 hari. Mana kata setahun lebih. Dajjal hari. Setahun lebih dah. Sehari ibarat seperti mana? Iaitu ibarat seperti setahun. Lamanya. Maka fitnah Dajjal ni dahsyat. Hanya orang betul-betul beriman sahaja, orang yang jaga iman dia sahaja dapat selamat diri dia. Batu kita minta supaya Allah Ta'ala berlindung daripada fitnah Dajjal. Dan lagi pula katanya bahawasanya habis itu. Kemudian lalu engkau sujud kali yang kedua. Mana sujud kali yang kedua? Seperti kaifiat sujud yang pertama, samalah kaifiat di sanalah. Mana kaki, lutut, perut, ibu jari, lutut, dua tangan, tapak tangan dan sujud. Dan seperti kaifiat sujud yang pertama, kemudian engkau bangkit pula untuk duduk istirahat pada setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud. Mana duduk istirahat? Duduk panggil istirahat ni iaitu pada ketika sujud yang kedua. Sujud yang kedua lain daripada tasyahud awal. Rakaat pertama, sujud yang pertama tidak ada duduk antara sujud yang kedua. Lepas sebelum nak bangkit daripada rakaat yang kedua tu, sunat duduk istirahat. Mana? Duduk sekejap. Allahu Akbar. Sunat. Dia bukan kata Allah naik lalu. Kalau tu boleh, bukan kata Allah, boleh je. Tapi hak sunatnya duduk istirahat, duduk sekejap lah. Pada tiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud. Dan hendaklah engkau duduk istirahat itu sebentar sahaja, kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu atas lantai. Setudahlah. Di situ dan katanya, dan hendaklah engkau duduk istirahat ini sebentar sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma astur li ummati Muhammad. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa kullu kulli birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.